Kita mulakan dengan menggoreng ikan bilis. Goreng dia haruslah sampai separuh garing saja sebab dalam minyak nampak macam gelap tapi bila keluar dia lebih gelap sebenarnya. So kalau coklat sangat dia jadi hangit. So ini just nice. Kemudian kita sediakan bawang besar dan bawang merah. Ini wajib. Dan juga bawang putih. Ini optional. So kita tunjuk cara kupas bawang besar iaitu potong kepala atas dia, tarik sampai bawah, potong belah bawah dia pula, tarik sekali lagi. Lepas tu tinggal remove je kiri dan kanan dia. Semudah itu ya. Nampak selagi dia warna coklat tu maksudnya kulit lah tu. Dan yang belah atas ni pun jangan lupa buang. Ada orang tak buang, terpulang lah. Tapi kalau saya buang sebab rasa dia liat. Lepas tu check on kulit yang tertinggal dan buang macam biasa. Sama juga dengan bawang merah. Kaedah yang sama. Ini adalah bawang merah. Ramai orang confuse. Orang ingatkan yang bawang yang besar tadi tu bawang merah, tapi sebenarnya tidak. Ini adalah bawang merah yang sebenarnya kecil je, tapi dia adalah hero dalam makanan sebab rasa dia lebih manis. Untuk buat sambal ni lebih sesuai sebenarnya. So cara dia masih sama kaedahnya, potong kepala dia. Dan belah bawah dia tu, nanti saya tunjuk, warna putih tu dia sebenarnya lebih manis tapi dia sedikit keras. So nak buang-buang, tak nak buang terpulang. Jangan lupa ada halia, lebih kurang 1 inci macam tu. And then kita masukkan dalam blender. Tapi waktu masukkan tu kena potong dia kecil sikit sebab kita nak blender kita tahan lama. Walaupun tak maaf lah ya, tengok blender tu dah ada tape sini dan sana. So masukkan semua bahan tadi, potong kecil sikit. Termasuklah bawang putih. So kalau cara saya bawang putih, saya akan ketuk dulu macam ni. Bukan ketuk lah, macam penyekkan dia. Sebab bawang putih ni kadang-kadang dia tak terhalus. So kita tekankan macam tu. Dah siap semua masuk dalam blender. Kita tambahkan air dalam lebih kurang 1/3 ketinggian bahan tu saja. Sebab kita tak nak air banyak sangat. Kalau air banyak sangat nanti dia lambat nak kering. Lambatlah masaknya. Asalkan boleh bergerak je lah bahan tu. Dan kita blend dia. Jangan lumat sangat. Nampak tu tekstur dia. Dia masih ada kepingan. Nampak tu? Masih nampak kulit-kulit bawangnya. Okay, minyak dah panas. Kita tumiskan bahan yang kita blend tadi. Semuakan je. Jangan simpan-simpan. Rosak dalam peti sejuk je. Tak pakai pun. Okay. Lepas tu kita gaul perlahan-lahan. Sebab minyak tu baru je nak bercampur dengan bawang tu kan. Kalau kita gaul laju-laju, nanti terpelanting segala minyak lah. Sudah nak mengelapnya, ya Allah Tuhan. Okay, so kita biarkan dia bergaul di dalam kuali, dalam minyak tu bermesra. Kilat dulu macam ni, tunggu air dia kering. Sementara tu kita buat bancuhan air asam jawa. Untuk sebanyak yang tadi tu lebih kurang segenggam jugalah asam jawa ni saya pakai. Okay, masukkan dalam bekas asam jawanya. Straight away masukkan air dan ramas sampai memang dah tak dia lembek langsung. Maksudnya asam tu kita gunakan sepenuhnya. Baru keluar air tangan kita sekali dengan air asam tu. Oh sedap. Kalau sambal tak ada asam dia manis. Kurang kau. Gitu. Bukan main seronok. Ramainya ya. Kita check on kita punya tumisan tadi. Agak-agak air dia dah mula kering tu. Keruk je sampai bawah. Silalah gaul sampai bawah sebab kita tak nak belah bawah je kering. Belah atas beladung-ladung air macam ni. Ni masih lagi belum cukup kering tumisannya. So kita biarkan dia lagi sampai dia kering. Sementara itu kita ketuk dulu ni sekeret. Ni sekeret ni Kelantan sebut Nisang ya. Nama dia gula Melaka kot. Saya nak senang saya ketuk je sebab dia ni agak keras. Ini pun dah letak luar. Kalau tak dalam peti sejuk lagi keras. So kita ketuk ajalah senang. Walaupun macam saut ya. Lepas tu kita hiriskan dia halus-halus sikit. Tak payah halus-halus pun lah. Macam asalkan dia mudah pecah, mudah cair dalam tumisan tu nanti. Sebab kalau seketul, dia ambil masa je. Lagi lama nak kena masaknya. Dah saya masak ni pukul 12 pagi. Astagfirullahaladzim. Okay, kita hiriskan dia lebih kurang macam tu. Sayang tau. Check on balik kita punya tumisan tadi. Yang ni macam dah mula kering sikit. Kalau nampak saya kekuk tu dah boleh sampai dasar. Lepas tu nampak agak-agak dah blub-blub, dah pecah minyak tu. Kita masukkan bahan yang paling utama selepas bawang, iaitu cili giling. Yang ini memang produk Melayu Muslim. Dia punya cili tu betul-betul macam cili yang kita buat sendiri kat rumah. Tapi tahan lama. Itu specialty dia. Saya letak ni lebih kurang 5 sudu besar sebab memang nak buat sambal yang banyak. Sebab nak makan nasi lemak esok, sekali nak buat burger Malaysia. So, ni lebih kurang 5 sudu lah.
Kalau kurang rasa macam tak suka pedas sangat, kurangkan. Kalau penggemar, silalah tambah lagi. Lepas tu sama juga pacingnya, kita kena gaul pelan-pelan sebab kita tak nak dia terpelanting ke kiri dan kanan dapur kita. Walaupun dapur kita tak cantik, dia bukan sebab cantik, dia sebab bersih. Okay, so bila dah mula blend in, yang merah tu dah mula dominan kepada warna putih, barulah kita boleh gaul dia sedikit ganas, sebab maksudnya dah tak ada minyak yang tertinggal ke atas yang boleh terpelanting. So bersihkan kiri kanan, make sure semua kena blended well, kata orang putih. Macam inilah lebih kurang. Lepas tu tipsnya untuk colour sambal kita cantik, merah hati bukan merah cili, ialah kita masukkan bahan-bahan yang manis waktu cili tu belum masak lagi. Okay, sekarang saya masukkan nisia kerek kita. Nisia kerek ni dia tak manis sangat, tapi dia berlemak. Dia menyebabkan sambal tu rasa lemak naik dia punya flavour. Okay, ini adalah nisia kerek yang kita dah haluskan tadi. Haluskan sangat. Sayang weh, angkat pisau tu pun kita keruk sampai ke bawah. Lepas tu kita kacaukan dia. Dan juga bersama dengan gula pasir, gula putih. Kalau nak tambah brown sugar ke, ialah sekarang ni kan orang pesen-pesen juga kesihatan. Tapi saya gula putih dengan nisi kerek je. Ini resipi saya. Kalau resipi anda, terpulang. Gula banyak mana pun terpulang. Kalau suka manis, biasanya untuk sambal nasi lemak, saya akan buat dia lebih manis. Sebab mak saya kata mak saya lah, sambal nasi lemak ni kena manis, baru sedap. Sebab nasi tu sendiri ada lemak dan kemasinan dia. Okay, nampak tu ni saya kira kita. Kita biarkan dia bersatu, biar dia bincang macam mana nak maniskan. Lepas tu yang ni saya dah tambah kuah sikit sebab tadi agak kering, terlalu kering. Saya takut dia berkerak ke bawah. Nanti dia jadi macam hangit gitu rasanya. So tambah air daripada lebihan blender tadi sebenarnya. Kan ada yang masih di tepi-tepian tu kan. Kita tunggu sampai dia mendidih, pecah minyak. Nampak tu dah kering bawah dia. Sekejap je. Yang ke atas ada ladang tu adalah minyak. Sebenarnya not good for health, tapi minyak ni adalah penting untuk perseverance. Maksudnya untuk kita mengekalkan kualiti sambal tu lah. So bila dah kering macam tu, jangan tambah air paip. Kita tambahkan air asam jawa tadi. Pada aku buat guna air paip. Kita tambahkan air asam jawa tadi. Banyak tak apa. Kalau suka masam, pekatkan lagi. Banyak tu dia akan kering by time. Dia akan kering juga. So jangan risau. Masak sambal ni memang kena sabar. Kau tak percaya segenggam kan? Aku tunjuk segenggam betul. So masukkan lebihannya. Jangan bazio kan. Yang lebih tu, yang biji-biji itu buang lah. Masuk sambal ni, daripada kita nampak dia macam terlalu cair ni, kita biar je di atas api tu. Kalau nak cepat kering, besarkanlah api anda. So kita gaul dia, bagi semua tempat merata, kena dengan segala bahan yang kita dah masukkan. Gula, nisang, benda lagi tu, air asam jawa, semua tu dah masuk sebati antara satu sama lain. Kita biarkan dia kering. Okay, biarkan je blub-blub tu. Dia dah pecah minyak, memang dah pecah minyak. Tapi kita nak bagi dia betul-betul berkualiti, tahan lama. Bukan setakat hari ni masak, esok dah basi. Allahu Akbar, sedih ya. Okay, sekali lagi saya check on it. Dah kering, dah mula kering. Okay, dah mula kering macam ni. Yang banyak tu macam biasalah minyak. Mungkin sebab saya juga terlebih. Okay, kita kecilkan api sikit sebab kita tak nak dia terlalu kering. Nanti kurang tekstur sambal tu dah makin pekat. Dia dah jadi macam sambal goreng pula dah. Lain. So bila dah kering macam ni, kita masukkan ikan bilis yang kita goreng awal dari mula-mula tadi. Kenapa kita kecilkan api? Sebab kita tak nak ikan bilis kita overcook. Sebab kita dah goreng dia. Kan sambal memang overcook. Tapi kalau ikan bilis overcooked, dia jadi liat teman-teman. Jadi kita gaul dia, biarkan dia sebati bersama sambal yang kita dah siapkan daripada awal sampai akhir. Inilah masa kemuncaknya, iaitu bergaulnya ikan bilis kita bersama sambal kita. Lemak banyak lah pula wap-wapnya ni. Hai, kita gaulkan dia lebih kurang dalam 3-4 minit macam tu. Pecahkanlah mana nisang kerek yang belum sempat cair dalam kuali tu. Make sure semuanya smooth. Okay, lepas kita boleh tutup api dan inilah hasilnya. Cantik kan warna dia? Merah hati gitu. Selamat mencuba.